A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 111. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Pengajaran ayat lepas, ayat yang keberapa? Yang last. Satu 108 dah. Okey. Jadi hari ini pengajaran ayat 109 dan 110. Ayat 108 belum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 108. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu zulman lil 'alamin. Demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Kami bacanya kepada engkau bil haq, dengan sebenarnya, dan tidaklah Allah itu menghendaki kezaliman kepada makhluknya. Pengajaran ayat 108. Pertama, Al-Quran ialah kalam Allah. Dan ia adalah antara sifat Allah. Al-Quran adalah kalam Allah dan ia adalah antara sifat Allah. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Yang kedua, sesungguhnya kitab Allah semuanya adalah benar dan tidak ada satu pun yang batil. Sama ada dari segi beritanya, ceritanya, hukum hakamnya, maka wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman mentadabburinya dan beramal dengannya. Yang ketiga,
adalah mustahil bagi Allah menginginkan kezaliman kepada hamba-Nya, apatah lagi melakukan kezaliman kepada semua makhluknya. Okey. Ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Dan hanya milik Allah apa saja yang di langit dan apa saja di bumi. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Pengajarannya, pertama, Allah berkuasa dan memiliki segala-galanya, sama ada yang berada di langit atau di bumi. Yang kedua, sesiapa yang yakin Allah berkuasa dan memiliki segala apa yang di langit dan apa yang di bumi, maka dia tidak akan takut dan risau tentang rezeki dan tidak akan takut kepada sesiapa sahaja. Kerana Tuhan yang disembahnya adalah pemilik segala-galanya. Yang ketiga, wajib mengikhlaskan setiap amalan yang dilakukan hanya kerana Allah semata-mata, sama ada urusan dunia atau urusan akhirat. Kerana semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab dan dibalas dengan adil. Yang ketiga, yang keempat, setiap manusia wajib mengelakkan dari melakukan perbuatan dosa atau apa sahaja yang tidak diredai oleh Allah. Kerana ia akan merugikan dirinya sendiri.
Okey, ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Pengajaran dia. Pertama, umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik ummah. Sekiranya ia memiliki dua sifat utama, iaitu sentiasa menyuruh perkara yang makruf dan sentiasa mencegah perkara yang mungkar. Yang kedua, umat-umat dahulu tidak ada sifat ini, sehingga menjadikan mereka umat yang tercela, bahkan dilaknat oleh Allah. Seperti Bani Israel yang tidak mencegah perkara mungkar yang dilakukan oleh sesama mereka. Rujukan dalam braket surah Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Yang kedua, yang ketiga, apabila hilang sifat utama ini dari mana-mana ummah atau individu, maka hilanglah ciri-ciri kebaikan umat atau individu tersebut. Yang kelima, yang keempat, semakin tegas sesuatu ummah atau individu dalam menyuruh perkara yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar, maka semakin kuat dan mulialah umat atau individu tersebut. Yang kelima, antara kesan tidak melaksanakan
al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ialah akan ditimpa azab oleh Allah walaupun mereka adalah orang-orang yang soleh. Yang kedua, doa mereka tidak akan dimustajab. Mana kesan? Kesan yang kedua, doa mereka tidak akan dimustajab oleh Allah. Yang ketiga, kemungkaran akan semakin berleluasa. Yang keempat, akhirnya kemungkaran akan dianggap perkara ma'ruf dan perkara ma'ruf dianggap perkara mungkar. Okey. Yang ke berapa tadi pengajaran? Yang keenam. Kebanyakan ahli kitab adalah fasik, iaitu terkeluar daripada agama Islam, dan sedikit sekali yang beriman kepada Allah. Okey, kita sambung tadabbur. Okey, ayat 111 malam ni dia berkait dengan ayat sebelum ni. Hujung ayat 110 apa dia? Allah kata kebanyakan ahli kitab fasikun dan sedikit sekali yang beriman. Bila disebut dalam konteks suasana ayat ketika ayat itu diturunkan, Allah mengatakan majoriti ahli kitab akan fasik, kufur kepada Allah dan akan menentang Islam, dan sedikit sekali yang beriman kepada Allah. Jadi dalam konteks ketika itu, apa perasaan orang beriman bila Allah cakap kebanyakan majoriti ahli kitab kufur dan akan menentang Islam? Apa perasaan orang beriman ketika itu? Risau, takut, kan? Sebab ahli kitab ni adalah musuh Islam dan dia juga ada kitab. Sebaliknya dia akan gunakan kitab untuk menentang orang Islam. Jadi perasaan orang beriman ketika itu risau dan takut. Jadi ayat ni, ayat seterusnya ialah menenangkan hati orang beriman. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan, tidak. Lan mana tidak? Sekali-kali. Yadurrukum. Yadurrukum apa dia? Lan yadurrukum. Yadurrukum ada waw kan? Ada waw kan?
Sebab ini menunjukkan ramai mereka ni refer kepada ahli kitab yang disebut sebelum ni. Ahli kitab ramai. Bila ramai kena ra, waw. Dan tidak sekali-kali mereka boleh memudaratkan kamu. Kamu ni orang beriman. Illa kecuali azab. Azab apa makna? Menyakiti. Sekarang kita ada dua perkataan. Satu, ad-dur. Ad-dur. Yang kedua, al-aza. Al-aza. Jadi ad-dur mudarat ataupun yang boleh mencederakan fizikal. Tapi kalau azan ni lebih kepada menyakitkan hati dan perasaan. Jadi Allah kata apa? Walaupun majoriti kebanyakan mereka akan kafir, fasik, tapi mereka sekali-kali tidak akan membahayakan kamu. Kecuali hanya menyakitkan hati je. Boleh faham? Contoh apa dia menyakitkan hati? Kita bila sakit hati, orang kata kita bodoh, sakit hati tak? Itu azab lah tu. Orang kata Nabi majnun, gila. Orang kata Nabi kazab, sakit hati, itu azab. Orang kata Nabi sahir, tukang sihir kan. Lepas tu orang munafik dengan orang Yahudi di Madinah merancang dan berpakat untuk membunuh Nabi. Tapi berjaya tak? Tu dur. Membunuh tu termasuk dalam dur. Jadi Allah kata mereka sekali-kali tidak akan memudaratkan kamu. Bahkan setiap kali peperangan, Yahudi mesti kalah. Bukan setakat kalah, Yahudi akan diusir keluar daripada Madinah semua sekali. Jadi dalam ayat ni Allah nak beritahu azab biasa. Nabi pun diazab. Para sahabat diazab, disakiti. Tapi dur tak. Okey. Timbul soalan. Ada tak sahabat yang kena seksa, kena bunuh? Ada? Ada? Bercanggah tak dengan ayat ni? Kenapa tak? Bila kena pukul badannya, kena seksa dan kemuncaknya kena bunuh, itu dur ke azab? Dur. Tapi Allah kata mereka tidak akan memudaratkan kamu. Masa Islam dah kuat. Apa dia? Proksi. Okey. Sebelum tu kita tengok antara bentuk azab dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mutaffifin. Di akhir surah Al-Mutaffifin. Apa dia? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kan? Orang-orang yang berdosa, orang kafir terhadap orang beriman, yadhakun, suka ketawakan orang beriman. Itu azab. Lagi? Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila orang kafir termasuk ahli kitab lalu depan orang beriman, dia kenyit mata. Sebagai apa? Tanda perli. Kan? Lagi? Bila mereka orang kafir ni balik setelah mereka perli sindir orang beriman dan mereka dah balik pada keluarga mereka, mereka
Mereka apa? Fakih ni makna berseronok. Seronok dan puas dapat menyakiti hati orang beriman. Itu bentuk azab. Jadi Allah kata, mereka tak akan memudaratkan kamu kecuali azab. Sebab tu Allah beritahu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhinan. Okey. Allah kata apa? Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yu'zuna daripada azab. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Makna Allah pun mereka sakiti, tapi bukan memudaratkan. Dia kata Allah ni ada anak kan? Allah ni ada rakan kongsi. Dan mereka juga menyakiti Rasul. Maka Allah bagi amaran. Boleh mereka nak menyakiti Allah dan Rasul, nak menyakiti orang beriman, boleh, tak ada masalah. Tapi Allah bagi amaran. La'anahumullah. Di dunia mereka dilaknat oleh Allah, dan di akhirat bagi mereka azab yang hina. Okey. Tapi yang tak boleh apa dah? Mudarat. Ayat ni lebih kepada zaman Rasulullah dan selepas itu. Dan ayat ni juga, ni mereka ni sebenarnya siapa? Ahli kitab. Ahli kitab tak boleh menyakiti Rasul dan orang beriman. Bahkan mereka sebaliknya, mereka yang disakiti, dihalau, diusir dan dibunuh. Tiga-tiga kabilah Yahudi. Bani Quraizah, Qainuqa dan Bani Nadir. Dihina sehina-hinanya. Iaitu mereka diusir daripada tempat mereka sendiri. Okey. Tapi sekarang mereka menyakiti tak orang beriman? Dan mereka menyakiti betul. Tapi mereka memudarat tak orang beriman? Mereka tangkap orang beriman, mereka bunuh orang Islam. Ada tak? Ada di mana? Palestin. Bercanggah tak dengan ayat ni? Sekarang orang Yahudi bukan setakat azab, tapi yadurrukum. Realitinya macam tu. Okey, ahli tafsir menjawab, yang Allah kata ahli kitab tidak boleh memudaratkan kum siapa? Nabi dan orang beriman. Siapa yang ada sifat seperti Nabi dan orang beriman, sahabat-sahabat, orang Yahudi tak mampu dan tak akan dapat memudaratkan. Bila Yahudi dapat memudaratkan orang Islam, orang Islam tidak bersifat seperti Nabi dan sahabat. Boleh tak? Buka surah ni. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apa tu? Ilallahi marji'ukum jami'an. Okey, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey, cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah bercakap kepada orang beriman,
Siapa yang dia rasa beriman, dengar. Siapa yang tak rasa dia beriman, boleh tidur. Alaikum anfusakum. Apa makna alaikum? Alaikum ke atas kamu, anfusakum diri kamu, apa makna? Ke atas kamu, diri kamu. Atas kamu, jaga diri kamu. Jaga diri kamu. Apa makna jaga diri kamu? Jadilah orang yang sebenar-benar beriman. Lepas kamu jaga diri kamu, jadi orang yang benar-benar beriman, Allah bagi jaminan, khabar gembira. Apa dia? La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu. Siapa? Man dhalla, siapa yang sesat. Ini umum. Kafir ke ahli kitab, siapa yang sesat, ramai macam mana, kuat macam mana, la yadurrukum. Bila tu? Iza ihtadaitum, apabila kamu betul-betul ikut hidayah Allah. Kemudian kepada Allah tempat kamu kembali ke semua sekali. Boleh faham? Sekarang orang Yahudi, orang kafir ke, boleh tak? Bukan boleh, dah memudarat tak kita? Banyak tak? Di India sekarang, dia bakar orang Islam, dia tarik tudung apa semua kan. Kenapa pula? Macam ayat ni Allah kata tak akan memudaratkan. Siapa saja, man dhalla, siapa yang sesat, termasuk tak Hindu. Allah kata siapa saja sesat tidak akan memudaratkan kamu. Tapi sekarang realiti macam terbalik. Sebab apa? Ini syarat dia. Mereka tak akan memudaratkan kamu walaupun mereka ramai, walaupun mereka kuat, bila kamu betul-betul di atas hidayah Allah. Bila syarat di sini tak cukup, melakukan kemudaratan daripada orang kafir. Percaya tak apa yang Allah cakap? Bukan ni tak nak percaya. Boleh? Clear tak? Clear? Sama dengan ayat ni. Mereka tidak akan memudaratkan kamu. Siapa kamu? Orang macam Nabi dan sahabat. Kalau ada yang boleh memudaratkan kita, kita belum bersifat macam sahabat. Satu lagi, buka surah Al-Baqarah ayat 137. Surah Al-Baqarah ayat 137. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kemudian fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Okey, cuba terjemah. Fa'in, maka sekiranya amanu, mereka beriman. Siapa mereka ni? Ahli kitab. Kalau sekiranya mereka beriman, bimisli, seperti ma amantum, seperti kamu. Kamu ni siapa? Para sahabat. Kalau ahli kitab ataupun orang kafir beriman sebagaimana sahabat beriman, dengannya, dengan apa ni? Dengan Al-Quran ataupun dengan Nabi Muhammad, maka faqad ihtadaw, mereka dapat hidayah Allah. Tetapi wa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling dari apa? Daripada beriman kepada Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, mereka berpaling, apa akan berlaku? Fa innama, maka sesungguhnya mereka hanyalah mereka fi syiqaq, dalam perpecahan. Bila sebut berpecah ni, orang beriman takutlah kan.
Orang kafir ni nampak berpecah, tapi bila nak menentang Islam, dia bersatu. Bila ada rasa takut risau dalam hati orang beriman, Allah hiburkan. Allah kata apa? Fasayakfikahumullah. Ketika mereka berpecah, ketika mereka menentang dan merancang untuk membunuh kamu, fasayakfikahumullah, maka Allah akan cukupkan kamu, kifayah. Allah akan cukupkan kamu daripada mereka. Sebab apa Allah boleh cover semua sekali? Sebab Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah dengar apa perancangan musuh. Allah Maha melihat apa saja perancangan dia. Kan ada satu ketika orang Yahudi Bani Nadir yang nak hempak batu ke atas kepala Nabi kan. Nabi tak tahu. Tapi macam mana Nabi boleh selamat? Macam mana Nabi boleh selamat? Allah beritahu kepada Nabi melalui Jibril. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, selamat. Apa punca Nabi dan sahabat selamat daripada perancangan jahat orang kafir, khususnya ahli kitab? Apa punca? Mereka beriman. Okey. Boleh ke? Jadi sekarang, apa masalah kita? Di mana masalah kita? Kita sendiri dan umat Islam tak beriman sebagaimana berimannya Nabi. Ramai yang mengaku beriman, tapi tengok-tengok amalan tak sama dengan Nabi. Tengok-tengok akidah tak sama dengan Quran dan Sunnah. Jadi tak peliklah kita sangat senang dicelarukan dan dipecah belahkan oleh musuh. Sangat senang. Okey. Jadi masalah besar kita, kekuatan musuh ke kelemahan kita? Kelemahan kita. Sebab tu Umar Ibn Khattab dalam satu peperangan, dia beritahu pada tentera dia, musuh boleh menang bukan sebab mereka kuat, tapi sebab dosa kamu. Dan kamu boleh menang bukan sebab mereka ramai dan mereka kuat, tapi sebab kamu tidak berdosa. Boleh faham? Dalam peperangan Badar, tentera Islam 300 je, tapi musuh lagi ramai. Boleh menang sebab apa? Sebab orang beriman betul-betul beriman kepada Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa in tawallau. Wa in, dan sekiranya yuqatilukum, mereka memerangi. Mereka ni balik pada apa? Ahli kitab. Mereka memerangi kamu. Yuwallukumul adbar. Mereka tengok bahasa Al-Quran. Sebab itulah siapa yang boleh faham bahasa Al-Quran, boleh tadabbur, dia rasa sangat hebat bahasa Al-Quran. Dan dia akan jadi seronok nak baca lagi, nak faham lagi. Allah kata yuwallukum. Dia terjemah apa tu? Kalau tengok terjemah, dia terjemah apa? Berbalik darimu macam biasa je, tak rasa apa-apa. Allah guna adbar. Adbar ni apa makna? Adbar. Al-adbar. Adbar ni jamak. Plural. Kalau satu, dubur. Kalau satu, dubur. Kalau banyak, adbar. Dia terjemah apa belakang kan? Yuwallu, mereka nak terjemah apa? Yuwallu, mereka berpaling. Kalau kita terjemah harfiah, mereka berpaling kum, dari kamu. Adbar,
belakang-belakang mereka ataupun punggung-punggung mereka. Makna apa ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Ha? Allah nak bagi tahu cabut lari. Allah nak bagi tahu ahli kitab ni bangsa yang paling penakut di dunia dulu, kini dan sebab tu Allah guna perkataan, bila berdepan dengan kamu, mereka bukan setakat letak senjata, tapi mereka alihkan punggung tu. Makna punggung mereka menghadap tentera Islam. Apa makna tu? Cabut lari lah. Kan? Kalau berani, dia tak alih punggung kan, berdepan lagi. Nak lawan ke tak? Nak lawan tak? Terus cabut cabut lari. Jadi Allah nak bagi tahu ahli kitab bangsa yang paling pengecut. Allah juga sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 13. Surah Al-Hasyr ayat 13. La yuqatilunakum 13 ke 12? La yuqatilunakum jami'an 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi Quran muhassanatin au min wara'i judur. Kemudian ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Zalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Okey. Cuba terjemah. Ayat sebelum ni cerita pasal orang munafik di Madinah berpakat dengan ahli kitab untuk menyerang Nabi dan orang beriman. Tapi Allah sifatkan sifat mereka beda. La yuqatilunakum. Mereka tidak akan memerangi kamu jami'an. Semua ni ahli kitab, munafik, semua berpakat. Bukan kumpulan mereka saja, bukan individu, tapi ramai. Itu pun mereka tak akan memerangi kamu kecuali fi qura. Qura ni jamak kepada qaryah. Di tempat-tempat negeri-negeri yang muhassanah, yang ada benteng. Kalau negeri tu tak ada benteng, dia tak akan berperang. Ataupun min wara'i judur. Dia akan berperang daripada warak belakang, judur jidar. Tembok. Boleh faham? Allah nak gambarkan apa ni? Sangat-sangat penakut. Kalau tak ada benteng, dia tak akan berperang. Kalau tak ada tembok, dia tak akan berperang dengan kamu. Makna, siapa duduk kat depan? Tembok ke mereka? Siapa lebih berani? Tembok. Boleh faham? Kemudian Allah kata apa? Ba'suhum ni perpecahan di antara mereka syadid. Sangat. Nama ahli kitab, nama sama-sama Yahudi, tapi mereka tetap berpecah. Bukan setakat berpecah biasa, syadid, sangat dahsyat. Dan tahsabuhum, kamu sangka mereka jami'an. Bila ni? Bila kamu sangka mereka ni jami'an, bersatu? Bila mereka bersepakat nak serang kamu. Tapi wa qulubuhum syatta, hati mereka pecah belah. Sekarang sifat ni ada pada siapa? Sifat ni ada pada siapa? Nampak macam bersatu, solat satu imam, satu masjid, betul? Nampak macam satu Al-Quran, satu Rasulullah, tapi hati pecah. Betul tak?
Sifat ni dah terbalik pada orang Islam. Sebab tu Allah kata Yahudi ni paling-paling penakut. Tapi sekarang siapa takut pada Yahudi? Kenapa Yahudi jadi berani? Macam di Palestin kan. Kenapa Yahudi jadi berani? Seketika Allah kata bangsa paling pengecut. Kenapa dia jadi berani? Sebab orang Islam dah ambil sifat orang Yahudi. Orang Islam jadi sifat paling pengecut. Jadi yang pengecut pun jadi berani dah. Boleh faham tak? Macam kalau orang tu tak ada kaki kan, kita ada kaki. Siapa yang sepatut berani? Kita kan. Tiba-tiba kita ada kaki agak terlekat, kita takut pada orang OKU kan. Apa makna tu? Kita lebih teruk daripada orang tak ada kaki tu. Boleh faham? Jadi, bila kita tadi buat ayat-ayat pasal ahli kitab kan, jadi tak patut langsung kita takut pada Yahudi. Tak patut langsung. Sebab dia bangsa yang paling pengecut. Dan sentiasa berpecah belah. Tapi yang patut kita takut pada kita sendiri memberi kekuatan pada mereka dengan kita berpecah belah. Kita sendiri memberi kekuatan pada mereka dengan kita tak sama ikut iman sebagaimana iman para sahabat. Kita tak ikut sunnah Nabi sepenuhnya. Betul? Jadi automatik kita akan jadi lemah lah. Jadi jangan salah musuh, jangan salah Yahudi, jangan. Salahlah kita. Sebab Allah dah begitu, mereka sangat pengecut, cabut lari je kalau berperang. Itu pun kalau ada tembok, itu pun kalau ada dinding. Dan bukti dalam pada zaman Rasulullah, di mana Yahudi? Siapa yang datang tinggal dahulu di Madinah? Yahudi. Siapa penduduk tetap Madinah? Yahudi. Tapi siapa yang diusir? Yahudi. Makna Islam begitu kuat walaupun datang kemudian. Kan? Okey, summa kemudian la yunsarun, mereka tidak apa? Tidak ditolonglah, ditolong oleh sesiapa. Mana adalah penakut, pengecut, tak ada siapa tolong, lagilah cabut lari. Boleh? Kenapa Yahudi ni penakut? Bila nak berperang sangat-sangat nampak ketakutannya. Ni berpaling punggung ni, alih punggung tu cabut lari 400 meter lari. Kenapa? Sifat utama Yahudi adalah sangat cinta pada kehidupan. Bila sebut berperang mati kan. Sebab tu Khalid bin Walid masa berperang satu peperangan, dia kata pada ketua panglima di pihak yang musuh, pihak kafir, dia kata apa? Jitu biqaumin yahrusuna 'alal maut kama tahrusuna 'alal hayat. Kami datang, kata Khalid bin Walid, kami datang dengan satu kaum yang sangat cinta pada kematian sebagaimana kamu sangat cinta pada kehidupan. Boleh faham? Agak-agak siapa yang akan menang? Yang cinta ke kematian ataupun yang cinta pada kehidupan? Boleh faham? Yahudi berperang nak hidup. Orang Islam berperang nak mati syahid. Sebab bagi orang Islam bila berperang dua je. Satu, sama ada menang dalam peperangan, dapat kemenangan kat dunia, ataupun kalau mati dapat syahid. Jadi sebenarnya orang Islam tak ada perkataan kalah. Dua-dua menang. Dua-dua menang. Yahudi kalau mati bagi mereka habis. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi
ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi an yu'ammara wallahu basiru bima ya'malun. Okey, cuba terjemah. Allah kata apa? Wala tajidannahum. Dia asal dia perkataan tajidu je, tajidu. Wajada yajidu, tajidu. Engkau dapati. Tapi Allah guna harfu taukid lam, satu. Yang kedua, nanti kita akan belajar bahasa Arab, nun taukid, dua. Dua huruf penegasan. Makna apa tu? Pasti sesungguhnya engkau tu Muhammad akan mendapati mereka ni, iaitu ahli kitab. Pasti engkau akan dapati mereka pada ahrasan nas. Oh sorry, ada ahrasan nas. Ahrasan nasi. Apa makna ahrasa? Manusia yang paling tamak. Paling tamak, paling haloba. Tamak apa ni? Ala hayatin. Hayatin apa? Kehidupan. Kalau kita belajar bahasa Arab, hayatin makna nakirah, tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam menunjukkan apa? Maka apa maksud? Allah Yahudi dia nak apa jenis kehidupan, dia nak hidup je. Hidup miskin ke hidup kaya tak penting. Yang penting aku nak hidup. Siapa Yahudi lah yang paling tamak sekali. Paling nak hidup lama. Dan wa minal ladzina asyraku. Dan orang-orang yang mensyirikkan Allah ini, apa beza ahli kitab dengan orang syirik, musyrikin? Ahli kitab ada kitab. Orang musyrikin tak ada kitab. Sepatutnya antara ahli kitab dengan orang musyrikin, yang mana paling tamak nak hidup lama kat dunia? Kenapa? Sebab orang musyrikin dia tak ada kitab, dia tak percaya pada hari akhirat. Jadi mereka lah sepatut lagi lama nak duduk kat dunia. Sebab hidup kat dunia sekali je bagi mereka. Yahudi percaya tak pada hari akhirat? Percaya. Tapi siapa yang paling tamak nak hidup lama kat dunia? Orang yang percaya pada hari akhirat. Kenapa? Kenapa? Sebab dia tahu kalau mati masuk neraka. Sebab itulah dia tak nak, kalau boleh tak nak mati. Allah bagi gambaran. Ya waddu ahaduhum. Macam mana mereka tamak sangat nak hidup lama tu? Ya waddu ahaduhum. Seseorang di kalangan mereka, ya waddu, ingin, sangat cinta. Lau jikalau yu'ammar, diumurkan, dipanjangkan umur. Berapa lama? Al-Fasanah ni dalam ulama mengatakan bukan dia nak hidup 1000 tahun. Tapi maksud 1000 tahun, ada ahli tafsir mengatakan orang Arab dia tahu kira sampai 1000 je ketika itu. Lebih pada 10,000, 20,000, 100,000 dia tak pandai. Jadi dia buat ini sebagai simbolik lah. Dia nak hidup paling lama, bukan mesti 1000 tahun. Kan? Maka Allah tempelak mereka, kalau kamu hidup 1000 tahun ke 10,000 tahun ke, wa ma huwa bimuzahzihi. 1000 tahun itu tidak boleh menjauhkan kamu minal azab. Dia nak jauhkan daripada azab, tapi Allah tempelak. Kalau kamu hidup 1,000,000 tahun pun, 1,000,000 tahun tak boleh selamatkan kamu daripada azab. Sia-sia je umur panjang kalau tetap dia azab. Boleh faham? Sebab itulah bila berperang, mereka yang paling penakut, sebab mereka sangat cintakan kehidupan. Betul? Sekarang ramai tak orang Islam yang sangat cintakan kehidupan dan sangat tak nak mati awal. Sebab tu antara doa popular mereka, apa dia? Bukan mati dalam iman, panjang umur. Walaupun umur memang dah panjang dah, 80 tahun, minta lagi panjangkan. Siapa tu? Yahudi ke Melayu? Bani Melayu.
Cakap besar kan, macam-macam kata pada Yahudi. Tapi dia yang paling tak nak mati. Kan Nabi katakan umat Islam ni ramai macam buih di laut. Tapi ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit al-wahan. Apa makna al-wahan? Cinta dunia dan benci mati. Itu perangai Yahudi tu. Okey, duribat. Duribat diterjemah apa tu? Duribat asal makna dipukul. Diterjemah apa? Ditimpakan. Alaihim, ke atas mereka, az-zillah, kehinaan. Aina apa dah? Di mana? Di mana masukifu, mereka berada. Apa maksud ni? Allah nak bagi tahu mereka ni ditimpa. Allah guna perkataan duribat tu mana? Kalau duit dicop kan. Cop tu macam gambar agung ke, angka 50 sen ke. Cop tu bekas tu hilang tak? Tak hilang. Jadi Allah nak bagi tahu orang Yahudi ni dihina tu macam dicop, tak akan keluar-keluar kehinaan tersebut. Di mana saja mereka berada, di Madinah ke zaman Nabi, di Palestin ke sekarang, di Malaysia ke, mereka tetap hina. Kecuali bihablin, dengan hablin tali. Nak terjemah apa ni? Apa maksud tali Allah? Kita pernah belajar sebelum ni, ayat sebelum ni kan? Wa'tasimu bihablillah. Apa makna bihablillah? Agama Allah. Jadi salah satu tafsirannya ialah dengan tali Allah, tali dari Allah, iaitu Islam. Apa maksud? Mereka ni bangsa Yahudi ahli kitab, bangsa yang hina di mana saja berada, kecuali dia masuk Islam. Pendapat kedua, dia adalah zimmi, ahlu zimmah. Apa makna zimmi? Kafir ada dua jenis kan? Satu harbi, yang kedua bila zimmi tak boleh perangi dia kan? Dan zimmi ni dalam negara Islam dia kena bayar jizyah. Sebenarnya bayar jizyah itu pun satu kehinaan kepada mereka. Okey. Dan wahablin. Dan hablin apa dia? Tali juga. Tali minan nas, dari ini apa pula? Ini umum, apa-apa perjanjian. Bila orang Yahudi walaupun hina, tapi bila ada perjanjian dengan orang Islam, ketika itu tak boleh serang mereka, tak boleh bunuh mereka. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi buat tak perjanjian dengan ahli kitab? Dan bila ada perjanjian, tak boleh kacau mereka. Kalau orang kafir secara umum, macam perjanjian Nabi dengan orang musyrikin Mekah dalam perjanjian Hudaibiyah, kan? Pada mereka tu perbuatan kufur, menghalang Nabi dan sahabat melakukan umrah. Tapi bila ada perjanjian, tak boleh serang. Dan kenapa tu pada perjanjian walaupun nampak macam tak adil, berat sebelah. Itu hablum minan nas. Mana Islam ni adil. Walaupun jahat macam mana, walaupun asalnya kafir harbi, bila ada perjanjian, stop. Okey. Kemudian waba'u. Dan mereka kembali. Bighadabin. Dengan ghadab apa dia? Kemurkaan.
Kemurkaan minallah, dari Allah. Dia bahasa Arab, dia kalau macam ni bighadabillah. Dia ghadab ni kemurkaan, dia sandar pada Allah. Dengan kemurkaan Allah. Makna kemurkaan tu hanya daripada Allah. Tapi ayat ni bukan ghadabillah, ghadabin minallah. Maksudnya berbeza. Iaitu orang-orang Yahudi ni, satu ditimpa zillah, kehinaan. Yang kedua ditimpa kemurkaan. Bila Allah kata kemurkaan daripada Allah, mana Allah nak beritahu apa? Kemurkaan tu bukan daripada Allah sahaja, tapi daripada juga malaikat, daripada orang beriman. Itu beza. Kalau ghadabillah, kemurkaan daripada Allah sahaja. Tapi kalau minallah, umum. Siapa ni bangsa yang Allah murka? Yahudi. Ada dalil? Apa dia? Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Surah apa tu? Surah Fatihah. Hafal kan? Okey, cuba perasan siratal lazina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Perasan tak? Allah kata kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana ni? Siratal lazina, iaitu jalan yang orang-orang yang engkau bagi nikmat ke atas mereka. Tapi bila sebut murka, Allah tak sebut. Bukan jalan yang engkau murka. Kalau engkau murka, ayat dia macam ni. Ghairi allazina ghadabta. Semalam kita belajar bahasa Arab ni. Ghadabta sama dengan an'amta. Sini sepatutnya selari an'amta, sini ghadabta alaihim. Beza tak? Bukan jalan yang engkau murka ke atas mereka, dengan bukan jalan yang mereka dimurkai. Allah tak sebut siapa murka. Beza? Apa beza? Beza yang atas tu macam tu pilihan dia. Bukan juga. Kurang tepat. Yang ni jalan orang-orang yang engkau murka. Yang ni jalan yang mereka dimurkai. Allah tak sebut siapa murka. Yang ni umum semua. Yang mana lagi dahsyat? Yang ni. Mana orang Yahudi ni bukan Allah saja murka, orang beriman, para malaikat semua murka. Boleh faham? Sama juga di sini. Jadi mereka kembali ke mana-mana lah. Balik kampung mereka ke, balik ke akhirat ke. Apa yang mereka bawa? Kemurkaan daripada Allah. Dua. Yang ketiga, waduribat, dan ditimpa ke atas mereka al-maskanah. Al-maskanah, kemiskinan. Orang Yahudi miskin tak? Yahudi miskin ke tak? Kaya. Tapi ayat ni Allah kata ditimpa ke atas mereka kemiskinan, kefakiran. Jadi yang mana betul? Ya Allah cakap ke yang realiti? Allah cakap. Macam mana nak selarikan dengan realiti? Yahudi antara orang terkaya kat dunia kan? Ekonomi di tangan mereka sekarang. Tapi kalau di zaman Rasulullah, Yahudi memang kaya asalnya di Madinah, tapi lepas tu miskin, dihalau, diusir, dirampas harta mereka. Mana kalau zaman Rasulullah betul. Tapi nak praktiskan ayat ni sekarang, betul ke tak? Betul juga. Betul macam mana? Sebab mereka tak pernah cukup. Sebenarnya Allah nak beritahu miskin tu sebenar. Miskin tu bukan makna sedikit harta.
antara sifat miskin ialah tak pernah rasa cukup. Miskin lah tu. Kalau dia bagi RM1, dia nak berapa? RM10. Miskin lah tu. Sebaliknya kaya dalam Islam apa dia? Nabi kata dalam satu hadis, Laisa al-ghina kasratul ard. Walakin al-ghina ghina al-qalb. Nabi kata, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu kasratul ardi, banyak harta, banyak aset, bukan. Tetapi walakin al-ghina, akan tetapi kaya yang sebenar ialah ghina al-qalb, hati yang kaya. Apa makna hati yang kaya? Dia tak perlu pada orang, tak bergantung pada orang, apa yang ada cukup. Kalau dia cari pun bukan untuk mengkayakan dirinya. Boleh? Jadi siapa yang kaya tu tapi tak pernah rasa cukup sebenarnya, miskin. Sebab itulah yang banyak buat pinjaman kat bank. Orang kampung miskin ke orang kaya? Bila dia buat pinjaman tu makna apa tu? Miskin lah. Orang miskin tak buat pinjaman. Kalau buat pun tak diluluskan. Okey, kita pernah dengar tak satu hadis ataupun hadis itu dalam bentuk doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hiduplah aku sebagai seorang miskinan. Pernah dengar? Macam mana pula Allah kata orang Yahudi ditimpa kemiskinan, Nabi pula berdoa minta jadi miskin. Macam mana nak jawab? Miskin? Tak. Sebenarnya hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Ibnu Katsir kata hadis itu adalah hadis dhaif. Bahkan yang paling Nabi takut apa dia? Yang paling Nabi takut, miskin ke? Kaya. Yang paling Nabi takut pada umat dia bukan miskin. Yang paling Nabi takut ialah umatnya dibentar dengan kemewahan dunia. Sebab bila ada kemewahan biasanya tersasar. Dan ada ulama mengatakan kalau hadis tu Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hiduplah aku sebagai miskin. Kalau dikatakan hadis sahih pun, miskin di situ maksud ialah tunduk dan khusyuk, rendah diri. Kalau sahih. Tapi kebanyakan ulama kata itu adalah hadis dhaif. Okey. Kemudian berapa dah? Apa yang menimpa ahli kitab, khususnya Yahudi? Sebab tu ada ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan ayat ni khusus kepada ahli kitab. Bila sebut ahli kitab Yahudi dan Nasara. Ada pendapat pula mengatakan ayat ni khas untuk Yahudi. Apa dalil? Apa dalil? Al-ghadab. Bila sebut ghairil maghdubi alaihim, itu biasanya Yahudi. Kalau Nasrani, waladdallin. Okey, jadi berapa? Satu, zillah, kehinaan. Yang kedua, ghadab, kemurkaan. Yang ketiga, maskanah. Kan? Kemudian Allah simpul, zalika. Kenapa Allah timpakan ketiga-tiga tu pada Yahudi? Zalika, demikian itu, bi'annahum, bahawa sesungguhnya mereka adalah kufur. Ya, kufur ni kita tak belajar lagi bahasa Arab, tapi tak apalah saja nak tanya. Fi'il apa ni? Ya kufuru dah. Fi'il ada tiga kan? Madhi, mudhari', amar. Ini fi'il apa? Bila mudhari' menunjukkan apa? Makna apa tu? Kenapa Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari'? Apa yang Allah nak beritahu? Orang Yahudi ni dulu, kini dan selama-lamanya kufur dengan ayat Allah. Jangan kita harap satu masa Yahudi jadi baik.
walan tarda ankal yahud walan nasara hatta, orang Yahudi dan Nasara tak akan reda dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga kita mati ke, ataupun sehingga mereka mati, ataupun sehingga kita ikut agama mereka, baru mereka puas. Boleh? Jadi mereka demikian itu sebab mereka sentiasa kufur, ingkar dengan ayat-ayat Allah. Apa makna ayat-ayat Allah? Sebenarnya ini pun, perkataan ini pun dah satu penghinaan pada mereka. Apa dah? Mereka, kalau mereka kufur dengan Firaun, okey. Mereka kufur dengan Haman, Abu Jahal, okey. Tapi mereka kufur dengan tanda kebesaran Allah. Makna perbuatan mereka sangat jahat. Kemudian yang kedua, wayaqtuluna, dan mereka sentiasa merancang membunuh al-anbiya, para nabi, bighairi haq, tanpa apa makna tanpa hak? Kalau orang salah faham, dia kata apa? Yahudi, Allah mencela Yahudi sebab mereka bunuh Nabi tanpa hak. Tapi kalau mereka bunuh dengan sebab hak, bolehlah. Boleh faham macam tu? Boleh orang faham macam tu? Tapi sebenarnya bighairi hak bukan nak bagi tahu mereka bunuh tu salah sebab tanpa hak, bukan. Tapi Allah nak bagi tahu, nak bongkar bahawa mereka bunuh Nabi ni tak ada sebab langsung. Tak ada sebab langsung. Dan mereka bunuh satu lagi penghinaan pada, celaan pada Yahudi ni apa dia? Perkataan Nabi tu. Apa makna Nabi? Pembawa berita yang besar, pembawa berita yang terbaik untuk manusia, dibunuh. Kalau pembawa berita biasa-biasa okey kan? Dia bawa berita ada 3 kemelangan jalan raya, orang pun bunuh dia. Okey kan? Oh tak okey. Tapi okeylah sikit pada bunuh ni kan? Kalau bunuh pengikut Nabi salah. Tapi okey sikit daripada bunuh pembawa berita yang terbaik untuk kamu, nak pimpin kamu ke syurga, itu pun kamu bunuh. Makna mereka bunuh manusia paling mulia. Itu pengaruh Yahudi. Dia tak bunuh ni JKKK, ketua bahagian, tak. Dia bunuh presiden tu. Okey. Ada riwayat mengatakan daripada Abdullah bin Mas'ud, Yahudi ni pernah dia bunuh satu hari 300 Nabi. Ada riwayat. Nak bagi tahu perangai Yahudi ni sangat-sangat melampau. Dia tak bunuh. Pertama dia tak bunuh orang biasa, dia bunuh Nabi. Yang kedua bukan bunuh Nabi 2-3 orang je, beratus. Dan Allah kata apa? Zalika, demikian itu, bima asau, dengan sebab asau apa dia? Mereka, asal ni maksiat, derhaka. Mereka derhaka. Wa kanu, dan adalah mereka yang tadun apa dia? Melampau. Jadi ada berapa ni? Satu, asal. Yang kedua, melampau. Di sini Allah sebut apa ni? Allah kata mereka ditimpa tiga perkara lah. Satu, zillah, kehinaan. Yang kedua, ghadab, kemurkaan. Yang ketiga, maskanah. 3 benda ni ditimpa pada orang Yahudi. Sebab apa? Sebab 2 perbuatan. Satu, mereka kufur kepada Allah. Yang kedua, mereka bunuh. Dengan dua perbuatan Allah timpa 3. Kemudian Allah simpulkan lagi, iaitu mereka derhaka dan mereka melampau. Apa maksud derhaka? Derhaka iaitu kufur dengan ayat Allah.
Ini derhaka, asau. Yang ya'tadu melampau, bunuh para nabi. Kufur ayat Allah, dosa besar, boleh jadi syirik kafir. Tapi lagi melampau apa dia? Bunuh. Boleh faham? Yang ni asau, membunuh para nabi, ya'tadun. Okey. Orang Melayu, tak adalah, kan? Dia bunuh para nabi, tak ada. Kufur dengan ayat Allah, tak ada. Tapi menghina Nabi ada. Menghina Nabi mungkin ada. Menolak sunnah Nabi, menghina Nabi lah. Okey. Kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Yang keberapa? Siapa ada buku? Okey. Yang ke-8 Amalan yang ke-8. Muka surat 36. Iaitu bertaubat. Jadi bertaubat itu adalah satu amalan. Bertaubat adalah satu amalan. Sebagaimana salat satu amalan dan wajib, bertaubat pun adalah satu amalan dan juga adalah wajib. Bahkan solat kita mungkin tak diterima sebab dosa kita yang kita tidak bertaubat. Okey, bertaubat. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dizalimi sedikit pun. Surah Maryam ayat 60. Jadi di sini Allah beritahu apa sebab manusia masuk syurga. Apa sebab? Pertama apa dia? Bertaubat. Mana proses permula untuk masuk syurga? Mesti bertaubat daripada segala dosa. Kemudian dengan bertaubat saja cukup? Tak cukup. Sebab tu ada lagi wa amana. Dia kena betul-betul beriman kepada Allah. Beriman saja apa bukti? Tak cukup kalau tak ada bukti. Dia kena tambah satu lagi wa amila salihah. Jadi lepas bertaubat kena beriman dan kena beramal soleh. Barulah layak untuk masuk syurga Allah. Kemudian Allah sebut juga dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubat yang semurni-murninya. Nasuha tu makna taubat yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul mencukupi syaratnya. Asa rabbukum, semoga mudah-mudahan dengan taubat ini Rabbukum, Tuhan kamu, an yukaffira ankum sayyiatikum, mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kamu, dan lepas itu wa yudkhilakum jannatin, dia memasukkan kamu ke dalam surga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi sebenarnya nak masuk surga ni bukan susah, kan? Bertobat, beriman, beramal soleh. Tak perlu masuk universiti, tak perlu ada jawatan besar, tak perlu ada banglo besar. Kita baca satu yang nombor 8 ni tak ada amalan. Cuma sebagai garis panduan. Bukan jangan beramal dengan ayat ni. Yang ke-9 ni puncak daripada semua istighfar ataupun penghulu istighfar. Rasanya semua tahu, tapi tak semua yang buat. Dipanggil dalam bahasa Arab sayyidu istighfar. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, puncak ataupun kemuncak daripada istighfar adalah dengan mengucapkan
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ni kalau kita baca dan kita tak faham, dia tak akan diterima oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi kata, mana-mana doa ataupun zikir yang dibaca oleh qalbun lahin, oleh hati yang lalai, Allah tidak akan terima. Kita pun kalau orang bercakap dengan kita, isteri kan, anak kan, dalam keadaan fikir dia melayan, kita layan tak apa yang dia cakap? Mata pula tengok klien kan. Lepas tu lagi tu apa dah? Dia cakap dengan kita dengan bahasa yang dia tak faham, lagi kita tak layan. Jadi bila baca doa kena ada penghayatan. Cuba kita tengok maksud dia. Allahumma anta, ya Allah, engkau adalah Rabbi. Sebenarnya doa ni minta ampun. Tapi yang minta ampun last kali itu. Habis yang 2-3 baris ni apa dia? Makna kena lalu proses-proses tertentu, barulah kita minta ampun, dan barulah minta ampun tu diterima oleh Allah. Proses pertama bila kita mengakulah, bila kita kata anta Rabbi, engkau dah pencipta aku, engkau adalah pemilik aku, bermakna aku adalah hamba lah. Apa makna hamba? Sami'na wa ata'na lah. Ni hamba. Allah panggil salat, sekejap, tadi mengaku hamba. Allah kata tutup aurat, lepas pencen, tadi baca Allahumma anta Rabbi, tak selari. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan engkau? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Tidak ada apa saja peraturan yang wajib aku ikut melainkan peraturan yang engkau tetapkan dalam Quran sahaja. Sama ada dalam urusan peribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara, semua peraturan engkau sahaja yang wajib aku ikut. Boleh faham? Kadang-kadang kita peribadi ikut peraturan Allah, tapi bila mendidik anak, tidak ada la ilaha illa anta. Pergi hantar sekolah tu, pergi hantar sekolah ni, kejar dunia. Kita bagi anak kita cintakan dunia. Tapi ucapan lain, tindakan lain. Ataupun kadang-kadang masa anak nak kahwin kan, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Tapi cara kahwin ikut cara apa? Hindu. Jangan baca zikir ni. Sebab itulah orang jahiliah, orang Mekah, bila Nabi bawa mesej la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa yang mereka faham? Hari pertama Nabi sebut mesej Nabi ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hari pertama, terus orang musyrikin, orang kafir kata apa? Engkau bawa satu mesej yang akan menyebabkan engkau akan diperangi oleh semua penduduk tanah Arab. Sebab apa? Sebab mesej engkau ni nak menukar semua peraturan hidup. Bukan solat je, bukan puasa je. Tapi kita mengucapkan, tak bertukar apa-apa pun. Pakaian sama je, cara bercakap sama je, kan? Cara berfikir sama je. Okey, kemudian khalaqtani, engkau mencipta aku. Bila kita mengaku Allah mencipta kita, makna apa ni? Makna apa? Aku adalah makhluk. Bila engkau mencipta, aku dicipta. Bila aku dicipta, aku sangat lemah sebab aku dicipta oleh engkau. Aku tak boleh buat apa. Bila aku melawan engkau, aku tak faham bahawa engkau adalah pencipta dan aku makhluk. Aku ni macam pencipta juga nak lawan pencipta. Kemudian wa ana, aku ni hamba engkau, bukan kawan, bukan rakan kongsi, hamba. Kemudian wa ana ala ahdika, aku ni terikat dengan ahdika, perjanjian dengan engkau. Aku ada perjanjian, kena beriman, kena salat, kena taat. Kemudian wa wa'dika, apa beza ahdika dengan wa'dika? Wa'dika janji, ahdika apa beza? Ahdika, aku ada perjanjian dengan engkau, iaitu wajib taat pada engkau. Dan aku juga terikat dengan janji engkau. Bila aku buat macam ni, balasannya macam ni.
Kalau aku lawan perjanjiannya, balasannya neraka, aku terikat. Dan dengan sebab aku yakin pada janji engkau lah mendorong untuk aku mentaati engkau. Kemudian a'udzu mastata'tu, setakat yang aku mampu. Kan? Setakat yang aku mampu. Tapi banyak yang aku mampu aku tak buat pun. Jangan baca doa ni, jangan baca doa ni. A'udzubika, aku berlindung dengan engkau min syarr, dari kejahatan yang sana'tu. Subhanallah. Kejahatan sebenar berlaku pada kita, siapa yang buat? Ni orang tu lah buat aku ni tok bomo tu. Tapi baca dok ni, syarri ma sana'tu. Kena tukar ayat, syarri ma sana'a bomo tu. Makna Allah nak beritahu apa ni dalam doa ni? Segala kejahatan puncanya kita. Allah, kita dah baca ayat tadi. Kalau kita beriman, tak ada kejahatan. Bila ada kejahatan, cek diri kita. Kemudian abu ulaka, aku mengakui, aku mengiktiraf laka bi ni'matika, dengan nikmat engkau, bukan nikmat yang aku dapat, bukan sebab kepandaian aku, bukan sebab usahaku, tapi nikmat engkau alayya, aku mengaku semua nikmat daripada engkau. Engkau boleh tarik bila-bila masa. Dan wa abu ulaka bi zambi, dalam masa sama aku juga mengaku dosa aku banyak. Subhanallah, engkau bagi nikmat 24 jam, setiap saat aku pun buat dosa lebih kurang sama je. Betul tak? Nikmat sihat banyak kita salah gunakan, nikmat mata banyak kita salah gunakan. Maka barulah minta faghfirli, ampunlah dosa aku semua. Dosa tak bersyukur dengan nikmat engkau yang banyak. Dosa yang aku ni macam bukan hamba, macam tuan juga. Ampunlah dosa aku. Kenapa aku hanya minta ampun pada engkau? Fa innahu la yaghfiruz dzunub, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa aku melainkan engkau sahaja. Sebab itu aku hanya minta pada engkau. Okey, apa kelebihan baca zikir ni? Di bawah disebut man qalaha, Nabi kata siapa yang berkata minan nahar, di siang hari, mukinan, dengan penuh keyakinan, famata mi yaumihi, lalu dia mati lepas dia cakap tu, lepas dia baca zikir ni, qabla an yumsi, sebelum petang, dia baca pagi dengan penuh yakin dan dia betul-betul bertaubatlah, pukul 3 mati, Nabi kata apa? Fahuwa min ahli jannah, ahli surga. Dan siapa yang berkata di waktu petang, ini zikir pagi petang ni, sebab tu kena baca pagi dan petang. Kalau baca pagi tak mati, petang dia tak baca mati pula, rugi tak? Baca pagi dan petang. Siapa yang baca di waktu petang dan wahwa muqinun, ada syarat tu, dengan penuh yakin. Apa makna tu? Dia praktiskan apa yang dia baca, maksud ni dia betul-betul bertaubat nasuha, lepas tu mati, maka Nabi kata dia ahli syurga. Dia baca zikir petang ni, lepas tu lepas maghrib mati, ahli syurga. Kalau tak mati juga, baca pagi besok pula, jangan tak baca pula. Aku dah baca tak mati-mati pun, bacalah pagi besok pula. Dan kalau kita baca setiap hari, insya-Allah kita akan ahli syurga. Kalau baca istiqamah pagi petang, insya-Allah. Okey, cukup lah. Kita sambung malam besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم